Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Rupanya ramai juga orang tidak sedar diri, ramai juga orang yang masih pengsan, ramai juga orang yang entah tidak sedarlah dan mungkin tidak faham perkataan bahasa Malaysia. Azmin Ali salah seorang daripada yang mungkin tidak faham perkataan-perkataan kah, ataupun saya yang tidak faham kah, atau kita semua yang tidak faham. Nah, kamu komenlah. Azmin Ali berkata satu perkara yang memang amat mengejutkan. Dia kata, saya bukan pengkhianat, tak pernah lompat parti. Aduh, rasa lucu lah pula. Minta maaf saya ketawa macam begitu, minta maaf. Tapi memang lucu yang amat lah. Azmin Ali tidak pernah mengkhianat dan tidak pernah lompat parti. Jadi siapa yang mengkhianat dan siapa yang lompat parti dulu tuh? Yang menyebabkan Pakatan Harapan tumbang itu siapa? Ketua Penerangan Perikatan Nasional, yaitu Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, menolak dakwaan bahawa mengatakan beliau dan kumpulannya sebagai pengkhianat kepada parti PKR dan Pakatan Harapan kerana terlibat dalam langkah Sheraton pada Februari 2020. Sebaliknya, bekas timbalan Presiden PKR itu menegaskan pengkhianat sebenar adalah pihak yang terbabit dalam dua langkah politik lain, iaitu langkah Kajang dan langkah Port Dickson. Hai? Langkah Kajang merujuk pada rancangan menjadikan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor dengan bertanding pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Kajang pada 2014, namun gagal selepas mahkamah mendapati beliau bersalah atas tuduhan liwat. Wah, macam ada bau-bau belas dendam je. Rupa-rupanya sudah simpan lama dalam hati. Rupa-rupanya Azmin Ali ada dendam kesumat ke? Itu soalan. Iyakah? Betulkah? Langkah Port Dickson pula menyaksikan ketua pembangkang itu bertanding dalam PRK Parlimen Port Dickson bagi membolehkan beliau berpeluang menjadi Perdana Menteri selepas tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun gagal selepas kerajaan Pakatan Harapan ditumbangkan. Kalau saya pun tidak tahu mana satu pengkhianat ini, mana satu yang bukan pengkhianat. Tapi pada pendapat saya, pengkhianat itu adalah yang tiba-tiba dari kawan jadi lawan. Pertama. Kedua, yang lompat parti itu maksudnya ialah yang katak-katak lompat itu ialah yang tiba-tiba keluar daripada parti, menyokong pihak lawan, lepas itu menyebabkan kekalahan. Mungkin begitulah. Tapi Azmin Ali tidak mengaku tahu. Jadi jangan kamu cakap dia pengkhianat dan jangan kata dia pernah lompat parti. Dia pernah lompat si katak lompat? Tak pernah. Dia hanya mungkin pernah main main guli saja. Mohamed Azmin berkata pihak yang terbabit dalam kedua-dua langkah politik itu adalah pengkhianat sebenar. Selepas wakil rakyat yang masih berhikmat dipaksa meletakkan jawatan bagi memenuhi nafsu serakah seseorang. Baru dia kasih keluar rupa-rupanya. Pengkhianat sebenar adalah mereka yang lakukan PRK di Kajang. Mereka tidak fokus pada langkah Kajang, langkah Port Dickson, tapi fokus pada langkah Sheraton saja. Ialah langkah Sheraton yang menyebabkan Pakatan Harapan tumbang. Langkah Sheraton yang menyebabkan negara terus kacau betul. Langkah Sheraton yang menyebabkan tiba-tiba semuanya tunggang langgang politik Malaysia. Memanglah itu yang menjadi fokus sedangkan langkah Kajang adalah satu pengkhianatan mutlak katanya. Apabila wakil rakyat yang masih hidup, masih berhikmat dan dipilih pada pilihan raya umum, tetapi oleh kerana nafsu serakah seseorang maka dipaksa meletak jawatan untuk membolehkan beliau menjadi Menteri Besar Selangor. Begitu juga di Port Dickson, apabila wakil rakyat yang masih hidup, berhikmat dan dipilih ketika PRU dipaksa meletak jawatan untuk memenuhi nafsu serakah seseorang yang ingin menjadi Perdana Menteri, apakah ini bukan pengkhianatan? Katanya ketika temu bual dalam rancangan agenda awani yang disiarkan malam tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, bongkar-membongkar, ungkit-mengungkit semakin dahsyat sekarang ini. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tiba-tiba Zahid Hamidi
bertaubat. Tiba-tiba Zahid Hamidi sedar diri. Tiba-tiba Zahid Hamidi tiba-tiba saja seperti terbangun dari lena. Wah, terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata ambil kau makan kau sampai kenyang. Begitulah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang waktu bercakap jangan sembarang cakap, pikir dulu. Nah, akhirnya Zahid mahu supaya penyebaran klip ucapannya yang diedit. Tapi pada pendapat saya, yang orang sebar itu tidak ada diedit pun. Semua tak ada diedit. Buktinya setiap video yang disebarkan yang sampai ke tempat saya, tak ada satu pun yang berbeza. Cuma mungkin ada stiker kah, ada emoji kah, itu saja. Tapi isi dia tetap sama. Yaitu Zahid Hamidi kata, kalau kita kalah kali ini, kita lebih teruk daripada PR14. Kemudian baru dia sebut semua orang yang bakal masuk penjara, semua orang yang bakal kena dakwah, satu persatu dia sebut. Kenapa dia sebut begitu? Adakah dia ingin mengugut semua orang-orang yang disebut namanya itu supaya berusaha mati-matian, bekerja sampai tak payah tidur supaya menang? Ataupun dia ingin memberitahu supaya semua ahli UMNO kalau sayang kepada Zahid Hamidi, undilah Zahid Hamidi. Dan kalau sayang kepada Tok Mat kah, sayang kepada Presiden MIC kah, kalau sayang kepada diorang, undilah diorang. Kalau tak sayang, nanti tak undi, nanti kala masuk penjara kena dakwa pula. Lagi, adakah itu juga memang menunjukkan bahawa ada angin bertiup sehingga pokok bergoyang? Sebab pada pendapat saya, kamu boleh komen lah pendapat kamu. Pada pendapat saya saja, Zahid tak payah takut. Kalah kah menang kah tak payah takut. Kalau memang tak ada buat apa-apa salah, Mahkamah Malaysia bukan mahkamah hutan, bukan. Mahkamah kita mahkamah bagus lah. Orang yang memang tak ada apa-apa salah tak akan dibawa ke mahkamah. Orang yang tak ada kes tak akan dibawa ke mahkamah. Dan kalau sampai mahkamah pun jangan takut. Sebab kalau tak ada kes, tak ada prima facie, memang kau tak akan pun kena buat apa-apa. Dilepaskan saja. Buktinya Zahid Hamidi dilepaskan sebab dia tiada apa-apa kes prima facie. Jadi nak takut apa? Nak takut apa sampai cakap macam begitu? Jangan takut. Wahai semua ahli politik Malaysia, kamu jangan takut. Kalau kamu tidak ada apa masalah, kalau kamu tidak ada apa-apa rasuah, tidak ada apa-apa penyelewengan kuasa, penyelewengan dana, tak payah takut. Menangkah, kalahkah, jangan takut. Saya percaya satu lagi, Tuhan sentiasa beserta dengan orang yang benar. Akhirnya kebenaran akan muncul juga. Zahid Hamidi merayu supaya semua video-video dia yang dikena edit itu diberhentikanlah. Tapi saya bilang terpulang kepada kamu semua. Sebab tidak ada apa-apa salahnya untuk sebarkan yang betul. Jangan saja pula kamu sebar yang tak betul. Sekarang kan sudah mulai perang politik, perang psycho, perang saraf. Jadi hak orang untuk berkongsi fakta atau berkongsi benda-benda yang boleh mempengaruhi orang lain supaya ikut mengundi apa yang dia suka. Nah, kerana itu orang-orang politik, ahli-ahli politik, siapapun parti kamu, hati-hati bila bercakap. Sekarang orang merakam tahu, orang rakam. Orang rakam. Apa yang kau janji orang rakam. Dulu mungkin waktu kau berucap, orang belum lagi mau merakam. Sekarang banyak device boleh rakam. Jadi kalau sudah kena rakam, nanti diungkit, nah habislah. Kau butak kepala pun dah dapat jawab. Okay, so apa pendapat kamu? Hentikan atau tidak? Kamu boleh komen. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.